Bersama saya Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 8.45 dan antara paparan utama. Pakatan Harapan menang pilihan raya umum ke-15. Ordinan Darurat 2021, adakah pemberi maklumat dilindungi? Undi 18 tahun tak praktikal, naratif lapuk. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kaji selidik bersama yang dijalankan oleh Akhbar Sinar Harian dan Sinchu Daily mendapati Pakatan Harapan akan memenangi pilihan raya umum ke-15. Kajian tersebut melibatkan seramai 24,370 responden dari kalangan pembaca kedua-dua akhbar tersebut. Menurut laporan, seramai 17,931 responden mengambil bahagian di platform Sinar Harian, manakala 6,439 di platform Sinchu Daily. Secara keseluruhan, 54.02% iaitu 13,032 pembaca terdiri daripada orang Melayu, Bumiputra, Cina 32.26%, 7,783 pembaca, India 5.94% iaitu 1,434 pembaca, Sabah dan Sarawak 7.37% iaitu 1,778 pembaca dan lain-lain 0.4% terdiri daripada 96 pembaca. Berdasarkan peratusan responden, ia menempati peratusan penduduk mengikut kaum di negara ini. Dapatan kajian menunjukkan 34.05% responden memilih gabungan Pakatan Harapan, Keadilan, DAP dan Amanah. Mengikut pecahan, Keadilan masih parti yang paling popular menjadi pilihan 14.41% responden, diikuti DAP 12.06% dan Amanah 7.58%. Manakala Barisan Nasional hanya menjadi pilihan 14.54% responden iaitu UMNO 10.46%, MCA 2.66% dan MIC 1.22%. Kedudukan Perikatan Nasional iaitu Bersatu, PAS, Gerakan dan GPS tanpa penyertaan UMNO lebih baik sedikit. Didapati 16.34% responden memilih Perikatan Nasional dengan PAS mendapat tempat teratas iaitu 7.58%, diikuti Bersatu 5.08%, GPS 2.29% dan Gerakan 1.39%. Sementara itu, Parti Muda turut menjadi pilihan apabila mendapat 5.32%, mengalahkan Warisan 5.18% dan Pejuang 2.16%. Kejap, jangan seronok dahulu. Apakah signifikannya peratusan-peratusan tersebut? Pertama, tidak ada parti yang dominan yang boleh menguasai parlimen. Akhirnya, kerjasama antara parti harus diwujudkan jika ingin membentuk kerajaan. Kedua, populariti Amanah adalah sama sahaja dengan PAS yang mendapat 7.58% undi. Nampaknya naratif Amanah kuda tunggangan DAP tidak menjadi. Malah ia menyebabkan kemerosotan populariti PAS. Ketiga, parti yang ingin bertanding sendiri menentang satu sama lain boleh dianggap melakukan hara kiri. Keempat, dapatan ini tidak mencerminkan prestasi negeri-negeri kerana faktor demografi di mana kaum-kaum tertentu mendominasi wilayah tertentu. Kelima, kajian ini membayangkan sentimen rakyat yang marah dengan pengkhianatan Perikatan Nasional terhadap kerajaan yang dipilih oleh rakyat pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Keenam, wujudnya sebilangan besar responden yang belum membuat pilihan menunjukkan mereka masih mahu melihat prestasi kerajaan sekarang. Dan apakah janji dalam manifesto parti yang akan bertanding nanti? Walau bagaimanapun, pimpinan parti tidak harus meremehkan dapatan kajian Sinar Harian dan Sinchu Daily ini. Namun, apa yang menyedihkan pada kajian ini adalah didapati responden berpendapat tetap akan ada adegan lompatan katak walaupun pilihan raya umum ke-15 diadakan. Pandangan ini menggambarkan rendahnya tahap kepercayaan orang ramai terhadap ahli politik. Sebelum ini, setiap parti dipercayai menggunakan cara tersendiri bagaimana menghalang ahlinya daripada melompat. Malangnya,
pendekatan parti-parti tersebut tidak berkesan. Malah rakyat menyaksikan lompatan kata ini semakin menjadi-jadi. Justru caranya hanya satu sahaja, iaitu mewujudkan undang-undang anti lompat. Ada berani? Gempar. Itulah yang berlaku di atas pentas politik negara ini apabila tiba-tiba ordinan darurat kurungan kuasa penting kurungan Nombor 2 2021 digazetkan menjadi undang-undang. Susulan itu, ahli politik veteran Pakatan Harapan Lim Kit Siang tampil dengan 7 persoalan. Pertama, beliau bertanya sama ada ordinan darurat kurungan kuasa-kuasa penting kurungan nombor 2 2021 yang memperuntukkan denda sehingga RM100,000, hukuman penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya bagi mereka yang membuat, menerbitkan atau menyebarkan berita palsu telah dibincangkan di Kabinet untuk diluluskan. Atau adakah peraturan darurat diwartakan tanpa perlu mendapat keizinan Kabinet? Soalnya dalam satu kenyataan. Kedua, beliau mempersoalkan mengapa Menteri Program Imunisasi COVID-19 Nasional Khairi Jamaluddin tidak memperhalusi ordinan itu untuk memastikan bahawa pemberi maklumat iaitu whistleblower Program Imunisasi Nasional seperti ahli nefrologi dan Barisan Hadapan Dr. Rafidah Abdullah tidak terperangkap dalam ordinan tersebut. Ketiga, ahli Parlimen Iskandar Puteri itu menuntut penjelasan mengapa ordinan itu terbatas pada berita palsu mengenai COVID-19 dan proklamasi darurat dan bukan keseluruhan genre berita palsu dan maklumat palsu yang meracuni hubungan antara kaum dan antara agama di Malaysia dalam beberapa tahun ini. Keempat, beliau mengutarakan persoalan sama ada ciapan Twitter Dr. Rafidah Abdullah mengenai masalah 2 darjat 2.0 dalam pelancaran vaksinasi nasional dan kenyataan bersama oleh pemimpin Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Lim Guan Eng dan Muhammad Sabu pada 12 Januari lalu berhubung pengisytiharan darurat punca dan inspirasi untuk ordinan ini. Kelima, penasihat DAP itu bertanya, mengapa Kabinet tidak menyarankan sebelum ordinan tersebut diwartakan, sewajarnya ada tempoh maklum balas dari orang awam, individu dan organisasi yang berkepentingan. Keenam, adakah ordinan darurat kurungan kuasa-kuasa penting kurungan nombor 2 2021 akan menjadi contoh bagi ordinan darurat yang lain di mana ordinan baharu tiba-tiba diwartakan menjadi undang-undang tanpa notis, perbincangan atau perbahasan awam? Soalnya. Dan ketujuh, Kit Siang mencabar Tan Sri Muhyiddin Yassin sama ada beliau bersedia untuk menangguhkan ordinan darurat kurungan kuasa-kuasa penting kurungan nombor 2 2021 yang akan berkuat kuasa ke kemudian hari sehingga pindaan dan maklum balas masyarakat mengenai pelaksanaannya. Dalam perkembangan yang berkaitan, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin berkata beliau telah bercakap dengan Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur mengenai isu pemberi maklumat yang mendedahkan kelemahan dalam pelaksanaan program vaksinasi. IGP faham, dia juga seorang whistleblower. Saya tidak mahu dilihat atau tidak boleh mengganggu kerja polis. Tetapi kerana ini adalah masalah kepentingan awam, saya mesti menjelaskan bahawa saya telah bercakap dengan IGP mengenai perkara ini untuk tidak mengganggu pemberi maklumat. Pada 8 Mac lalu, Khairi berkata beliau telah menerima lebih 200 aduan daripada pemberi maklumat berkaitan dengan program imunisasi COVID-19. Menurut Khairi, beliau telah memeriksa setiap laporan dan mengambil tindakan yang sewajarnya. Beliau juga akan melindungi semua pemberi maklumat berkenaan. Isu tersebut bermula menerusi ciapan Twitter Dr. Rafidah Abdullah @Rafidah72 yang membangkitkan mengenai kewujudan potong barisan dan amalan 2 darjat. Ya, faham ianya simbolik pemimpin mengambil suntikan vaksinasi dahulu. YB Perdana Menteri, Menteri Agama, Menteri Besar setiap negeri, kami tiada halangan. Tapi dah kenapa pula EXCO, ADUD, menteri-menteri lain, kuncu-kuncu mereka nak vaksinasi awal? Maaf, kami tak faham. Jabatan Kesihatan Negeri JKN, anda adalah menjaga kebajikan petugas-petugas kesihatan hospital, swasta dan komuniti, bukan yang berdarjat. Kami petugas bawahan tidak mampu faham 2 darjat. Yang kami tahu pergi balik kerja, pakai PPE, menyelamatkan nyawa manusia. Beliau juga memaparkan tangkap layar mesej yang mendakwa bahawa jururawat dan petugas Barisan Hadapan yang disenaraikan sebagai penerima awal vaksin perlu memberi laluan kepada 200 kaki tangan dari pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan. Exco Kesihatan Kelantan Dr. Izani Hussein menafikan dakwaan itu dan menuntut Kementerian Kesihatan mengambil tindakan terhadap pegawai yang menyebarkan dakwaan tersebut.
Apabila menteri sendiri mengaku menerima lebih 200 aduan, takkan semuanya palsu. Jika perkara itu didiamkan daripada menteri, sudah tentu perbuatan tidak beretika itu dapat dilakukan dengan sewenang-wenangnya. Begini sahajalah, jika potong barisan tidak berlaku dan ia hanya berita palsu, tindakan boleh diambil terhadap pemberi maklumat terbabit. Tetapi jika ia benar-benar berlaku, jangan sapu di bawah kapet. Exco Kerajaan Kelantan yang berkenaan hendaklah meletakkan jawatan. Islam itu adil. Semakin lama, semakin jelas Belang Bersatu setelah mereka menjadi pengkhianat dan keluar dari Pakatan Harapan. Rupanya semasa dalam tempoh 22 bulan itu, mereka hanya pura-pura sahaja. Dewan Rakyat telah meluluskan pindaan perkara 119-1 Perlembagaan Persekutuan Malaysia untuk menurunkan had umur mengundi kepada 18 tahun pada 16 Julai 2019. Tindakan ini diikuti oleh Dewan Negara pada 25 Julai 2019. Keputusan itu turut disokong oleh Pemimpin Muda UMNO. Ketua Penerangan UMNO Malaysia, Syahril Hamdan berkata, generasi muda mesti diberi hak dan kepercayaan untuk menentukan masa depan mereka. Ini semua dah dibahas panjang awal dahulu. Kesimpulan, kena gentleman lah. Benda dah setuju, proceed je lah. Ciapannya di Twitter. Beliau menyindir pihak yang menentang penurunan usia mengundi kepada 18 tahun. Jangan tukar pendirian semata-mata undi muda tak berpihak kepada parti pemerintah. Cari jalan menang, bukan jalan lari. Menurut beliau, pihak yang dilihat main kasar dijamin hilang kredibiliti. Pertimbangan pemimpin politik muda harus menjangkau jangka pendek. Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Rais Yatin berkata, tidak praktikal untuk menurunkan kadar umur pengundi kepada 18 tahun pada masa kini atas kekangan masa dan sumber. Sehingga hari ini, Syahril masih bertegas dengan pendiriannya menyokong kelayakan undi 18 tahun. Bagaimana hendak menghadap orang ramai dengan perkara sebegini? Kredibiliti akan rosak andai kata kerajaan mengalih tiang gol semata-mata khawatir parti lawan lebih dekat dengan undi anak muda. Kalau risau 18 tahun tak sokong, yakinlah mereka untuk ubah. Jangan alih tiang gol sebab takut lawan akan skor. Menang atau kalah dengan maruah. Siapnya di Twitter. Sementara itu, Ahli Parlimen Bukit Mertajam Steven Sim turut membidas kenyataan Rais Yatim. Pemikiran Kolot bahawa anak muda belum bersedia menunjukkan bahawa Rais Yatim jelas tidak memahami sentimen majoriti rakyat Malaysia dan tidak cakna tentang anak muda. Ini amat sedih bagi seorang pemimpin politik veteran yang juga merupakan yang di-Pertua Dewan Negara, ujarnya dalam kenyataan. Setiausaha Publicity DAP Pulau Pinang itu berkata, Rais perlu menghormati kehendak Parlimen dan bukan mengeluarkan kenyataan dengan sewenang-wenangnya yang boleh ditafsir sebagai menghina Parlimen. Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Azhar Harun, yang merupakan antara penggerak undi 18 semasa beliau menjadi pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, perlu menegur rakan sejawatan beliau di Dewan Negara dan mewakili Dewan Rakyat menggesa kerajaan untuk segera melaksanakan kehendak Parlimen tanpa berlengah lagi. Sudah tiba masanya untuk Parlimen menjalankan pengawasan pasca legislatif terhadap pindaan yang begitu penting ini untuk mengelakkan kerajaan yang memerintah berdolak-dalik dalam pelaksanaannya, tegas bekas Timbalan Menteri Belia dan Sukan itu. Dalam pada itu, pencetus usul menurunkan had umur mengundi kepada 18 tahun, Syed Saddiq Abdul Rahman berkata, beliau telah berjumpa pemimpin-pemimpin yang menyatakan komitmen untuk menyokongnya. Saya sendiri pergi berjumpa dan berbincang dengan semua pemimpin politik kerajaan dan pembangkang. Komitmen ini juga diterjemah di dalam perbahasan dan undian Dewan Rakyat. Memang undi 18 telah mendapat sokongan majoriti besar di dalam Dewan Rakyat, ujarnya dalam satu kenyataan. Menurut beliau, kenyataan Rais Yatim itu tidak adil dan tidak menghormati keputusan demokrasi negara. Hormatlah keputusan Dewan Rakyat. Jangan cuba bawa naratif lapor. Undi 18 tak praktikal. Orang muda tak boleh memilih masa hadapan negara dan macam-macam lagi, tegas beliau. Kalau bentuk kerajaan pun secara kudeta tidak menghormati keputusan pilihan raya secara demokrasi, apa lagi yang boleh kita harap kepada gerombolan ini? Bukan rahsia, kerajaan kudeta ini tak ada manifesto. Apakah ini bermakna kerajaan boleh mengambil tindakan apa-apa sahaja? Rakyat sebenarnya sudah mual dengan sikap dolak-dalih dan flip-flop kerajaan tubuh atap ini. Apa lagi yang kalian nak buat untuk menafikan hak rakyat? Jangan lupa, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aida Nayan, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.